Deponen ke-45 inkues kematian pelajar SMKA Tun Datu Mustafa, Zara Khairina Mahathir, mengakui beliau mengetahui bahawa ibu kepada Allahyarham, dikenali sebagai Mama Zara, telah dibuang daripada laman WhatsApp rasmi guru dan ibu bapa sekolah berkenaan sejurus insiden pada 15 Julai 2025. Namun menafikan mempunyai maklumat lanjut tentang siapa yang mengambil tindakan tersebut. Guru berkenaan, Puan Yuslina Badrum, yang juga warden asrama sehingga 2019, memberi keterangan di Mahkamah Koroner bahawa beliau tidak mengetahui sebab tindakan itu diambil dan mengakui tidak bertanya lanjut mengenainya. Namun, beliau tidak bersetuju dengan cadangan bahawa sekolah bertindak tidak menjaga perasaan ibu mangsa, meskipun terdapat beberapa perkara yang menimbulkan persoalan, termasuk kegagalan pihak sekolah memaklumkan hasil siasatan dalaman, tidak menyerahkan salinan diari Zara kepada keluarga, serta penyingkiran Mama Zara daripada kumpulan WhatsApp rasmi. CCTV hanya dipasang selepas insiden. Ketika disoal mengenai isu keselamatan, saksi bersetuju bahawa tragedi itu mungkin dapat dielakkan sekiranya kamera litar tertutup. CCTV telah dipasang lebih awal di kawasan asrama. Beliau memaklumkan bahawa CCTV hanya dipasang selepas insiden 15 Julai dan sebagai bukan warden lagi pada tarikh pemasangan, beliau tidak mengetahui lokasi tepat kamera tersebut. Saya pasti ada CCTV dipasang dan saya percaya ia berfungsi, katanya. Siasatan dalaman sekolah, 3 fasa, tetapi ibu mangsa tidak dimaklumkan. Yuslina turut mengesahkan kewujudan 3 siasatan dalaman. 1. Siasatan pertama 15 Julai 2025 berkaitan insiden Zara terjatuh dari blok asrama. Saksi berpendapat laporan pertama ini sepatutnya dibentang dalam mesyuarat guru pada 11 Julai. Namun menurutnya, keadaan kelam kabut kerana lawatan KPM dan PDRM menyebabkan perkara itu tidak dapat dilaksanakan. 2. Siasatan kedua, 4 Ogos 2026, menumpukan kepada kegiatan spot check yang dilakukan rakan dorm pada malam 19 Julai. 3. Siasatan ketiga, melibatkan siasatan terhadap fail audio tular yang memuatkan suara Zara merujuk seorang individu digelar KM. Beliau menegaskan bahawa sebagai penjawat awam, pihak sekolah terikat dengan undang-undang dan hanya KPM boleh mengeluarkan kenyataan rasmi. Saksi bagaimanapun bersetuju bahawa Mama Zara tidak pernah dimaklumkan mengenai hasil siasatan dalaman tersebut. Penemuan diari, 4 buku termasuk helaian tulisan negatif. Pada 16 Julai jam 11.15 pagi, saksi dimaklumkan bahawa 2 buah diari Zara ditemui dalam almari dorm oleh seorang pelajar senior. Buku tersebut diserahkan kepadanya untuk simpanan sementara. Beliau mengakui membaca diari berkenaan kerana tiada peluang menyoal Zara yang ketika itu berada dalam keadaan kritikal di hospital. Pada 11 Julai, 2 lagi buku ditemui. Satu daripadanya buku latihan yang mengandungi tulisan perkataan negatif. Pada 18 Julai, kesemua 4 buku tersebut diserahkan kepada Cikgu Azhari. Menurut saksi, pada awalnya Cikgu Azhari memaklumkan buku-buku itu boleh dipulangkan kepada Mama Zara. Namun arahan itu berubah selepas panggilan telefon daripada pegawai penyiasat Inspektor Wong. Buku-buku itu dikembalikan kepada Yuslina untuk disimpan sementara. Salinan PDF dibuat, dihantar kepada 4 pihak sekolah. Yuslina memaklumkan beliau mengimbas semua muka surat diari serta helaian lain dan menghasilkan salinan fizikal serta digital PDF. Tujuan beliau, Sapma, memberi makluman kepada pegawai penyiasat sebelum menyerahkan bahan asal. 2. Atas permintaan Mama Zara melalui Cikgu Norasima. Saksi berkata beliau menghantar salinan digital kepada 4 individu. Cikgu Norasima, Cikgu Azhari, pengetua, penolong kanan HEM. Namun beliau tidak menghubungi Mama Zara secara langsung dan tidak tahu sama ada Cikgu Norasima sempat menyerahkan salinan itu kerana guru tersebut mula bercuti pada hari yang sama. Saksi mengakui sebenarnya beliau boleh menghubungi Mama Zara sendiri, tetapi tidak terfikir. Perkongsian diari dengan guru dan pelajar tidak pernah berniat membuka aib. Saksi mengakui bahawa salinan diari itu juga dikongsi melalui WhatsApp kepada beberapa guru lain, yang mana disahkan oleh Hakim Koroner sebagai bukan pihak berautoriti. Beliau juga pernah menunjukkan salinan tersebut kepada seorang pelajar untuk menenangkan emosi pelajar berkenaan. Ketika ditanya sama ada beliau memikirkan perasaan Zara sekiranya barang pribadinya dikongsi, saksi menjawab, open quote, "Saya tidak terfikir begitu. Saya tidak ada niat untuk membuka aib Zara." Close quote. Apabila ditanya apa perasaannya jika diari sendiri dikongsi kepada orang lain, beliau berkata,
open quote, "Saya tidak suka barang privasi dikongsikan." Close quote, saksi bersetuju bahawa pihak sekolah bukan pihak yang sepatutnya membaca atau memahami kandungan buku tersebut kerana semuanya bersifat peribadi kepada Zara. Kandungan diari, Zara positif, sukakan kawan, tetapi ada sisi negatif. Berdasarkan pembacaannya, saksi berkata Zara digambarkan sebagai seorang yang sukakan kehidupan, mempunyai 2 kawan baik, mahu berubah ke arah kebaikan, mengagumi seorang pelajar senior. Namun, terdapat juga catatan yang menunjukkan Zara mempunyai sisi negatif. Larangan pelajar menghubungi ibu bapa selama 2 hari. Sekolah nafikan cuba tutup maklumat. Yuslina mengesahkan mengetahui mengenai keputusan pihak sekolah menghalang pelajar menelefon ibu bapa selama 2 hari selepas insiden. Namun beliau menafikan dakwaan bahawa langkah itu bertujuan menyembunyikan maklumat daripada Mama Zara. Menurutnya, sekolah hanya mengikut prosedur memberikan ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan. Kebocoran muka surat diari ke TikTok. Saksi bersetuju bahawa terdapat beberapa muka surat diari Zara yang bocor ke media sosial termasuk TikTok yang hanya memaparkan bahagian negatif. Namun beliau menafikan sebarang dakwaan bahawa guru atau pihak sekolah yang membocorkan dokumen tersebut bagi menjawab spekulasi netizen. Beliau juga tidak tahu siapa pemilik akaun Plot Twist Zara. Rekod Warden, tiada aduan buli atau kecurian sebelum ini. Sepanjang bertugas sebagai warden, Yuslina memaklumkan bahawa beliau tidak pernah menerima sebarang aduan kecurian atau buli di asrama. Jika ada kes serius, ibu bapa akan dipanggil dan tindakan disiplin akan diambil. Kesimpulan saksi, segala tindakan hanya untuk bantu siasatan. Saksi menutup keterangannya dengan menegaskan bahawa semua langkah yang dilakukan, termasuk membaca, mengimbas dan berkongsi diari, adalah semata-mata untuk membantu siasatan, bukan untuk membuka aib Allahyarham. Namun beliau juga mengakui perkongsian diari kepada guru lain tidak sepatutnya berlaku, pihak sekolah tidak perlu mengetahui isi kandungan dokumen berkenaan, dan Mama Zara tidak diberikan akses langsung kepada bahan penting itu walaupun diminta. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar korang? Berita terbaru. Guru pihak sekolah terkejut Zara Karina ditemui di aras bawah asrama. Seksi 45 memberitahu, iaitu dia seorang guru asrama yang ditugaskan membantu warden di sekolah agama tempat Allahyarhamah Zara Karina Mahathir bersekolah, memberitahu pengetua dan memaklumkan kepada guru-guru mengenai keadaan adik Zara kita selepas ditemui di tingkat bawah asrama. Bagaimanapun korang, saksi ke-45 ini tidak ingat secara detail apa yang diberitahu ketika mesyuarat itu. Bagaimanapun tidak apa korang, sekurang-kurangnya ada saksi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.